Alhamdulillah, khabar baik. Semakin sekarang sihat? Oh, memang jauh semakin sihat. Nampak semakin bertenaga. Ya? Okey. Sebelum ni macam apa yang dialami oleh Cha yang boleh berkongsi dengan kita, audiens pada hari ni? Okey, nak pergi belakang jauh mana tu? Kita ambil yang kritikal lah. Okey. Ya. Jadi saya ringkaskanlah ya. Sebenarnya saya memang dalam 5 tahun kebelakangan ni memang ada banyak sakit lah. Sakit belakang, sakit lutut, sakit macam-macam. Kecemasan darah tinggi tak ada? Yang tu tak ada pula. Oh, okey. Yang orang biasa dapat tak dapat, yang orang tak berapa biasa dapat tu ada pula dapat. Tapi pada Februari 2012 saya ada rasa sakit yang berbeza sikit. Bila saya pergi Sakit di mana tu? bahagian hari-hari ni sebelah kanan. Okey. Lower abdomen. Bila saya pergi berjumpa doktor pada masa tu, mula saya pergi hospital yang dekat dengan rumah saya lah. Tapi bila dia tengok tu, dia pun macam nak buat kat sini ke nak buat. Jadi keesokan harinya dia terus refer saya ke University Hospital. Dan Secepat itu? Ya, esoknya saya terus ke hospital universiti. Masa tu sebenarnya tak rasa apa, sebab rasa sakit-sakit sikit. Rasa macam sakit biasa. Tak ada apa. Rupa-rupanya kan? Kalau macam sakit period tu kan sakit yang Tak adalah, kurang pada tu lah. Saya ingatkan macam sakit perut ke, salah makan ke, apa ke, macam itu je. Lepas tu bila saya pergi ke hospital universiti, pagi tu saya jumpa dengan doktor pakar ginekologi. Dan pada hari tu juga 2:30 petang hari yang sama, dia masukkan saya ke slot emergency dan terus buat pembedahan. Pada hari yang sama? Pada hari yang sama. Masa tu respon suami kira masa sign tu je lah. kiranya macam mana nak cakap, semua orang pun macam Satu kejutan lah, satu kejutan. dah tu bila cakap masa tu yang dia asalnya endometrioma, tapi di bahagian yang bersentuh dengan ovari itu dia dah jadi daging. Dia jadi bahagian itulah yang kanser. Jadi pembedahan dilakukan dengan serta-merta. Jadi berapa dia punya ukuran ketumbuhan tu, doktor ada kadang-kadang dia cakap 18 cm, kadang-kadang dia cakap 21. Saya ambil yang kecil lah sebab saya risau. 18 cm. 18 cm. Besar ya. Jadi, tapi sebelum ni tak ada yang kata apa, yelah, orang kata dah sampai tahap dah besar. Sebab tu kita kata kanser ni dia membunuh sairan senyap. Kita tak sedar. Silent killer. Silent. Right? Jadi cuma bila lepas tu lah saya terfikir, agaknya sebab tu saya selalu sakit sana sakit sini badan dan sebagainya. Ingat kan sakit tulang belakang dan sebagainya, cek macam-macam semua tak ada. Jadi lepas pembedahan tu, bila dia cek darah semua, masih adalah sel kanser tu. Jadi saya perlu melalui kemoterapi pula. Itulah, kena lalui proses kemoterapi. Berapa kali kemoterapi yang diperlukan? Kemoterapi 6 kali. Selepas pembedahan, selepas kiranya pulih lah daripada pembedahan tu. Selepas buat kemoterapi, apa keadaan badan? Lepas kemo, macam mana nak cakap, tayar pancit boleh. Dia semakin okey atau semakin teruk? Okey, bila habis semua cycle kemoterapi tu, memanglah sel kanser tu dia turun balik ke tahap yang normal. Tetapi hasil daripada tu saya memang tak rasa normal lah. Jangan rasa tak masa bila kita dah tahu, sebab kita wanita ni bila tahu kanser je kita akan rasa takut tau. Ada tak terganggu Cai punya emosi ataupun dia rasa macam aku kena kanser? Adakah ini penghujung kerjaya? Terus terang lah saya kata, dia kena kanser tu tak rasa sangat. Tapi benda-benda yang kita tak boleh buat,
tak boleh nak kerja macam dulu. Mungkin ada satu tak impian. Tak boleh nak hidup aktif, tak boleh sebab kerja saya kena pergi sana pergi sini di depan orang sebab saya penceramah bebas lah dulunya. Jadi semua tak boleh buat sebab sampai setengah hari dah pancit, dah kena baring dah. Itulah yang adakah itu penghujung kepada kerjaya? Dah rasa macam tu. Dan selepas kemo mungkin ada kesan-kesan rambut gugur ke? Rambut memang lurus semualah. Habis semua, bukan rambut kat kepala saja, semua rambut termasuk bulu kening, bulu mata, semua sekali tak ada. Yang tu bila lepas habis kemo tu dia beransur-ansur tumbuh semula. Tapi rambut tu tumbuh, tapi yang lain tu dia tak, saya tak ada kuat. Saya masih lagi buat kadang-kadang pening-pening. Kalau saya macam sekarang ni kalau saya nak bangun daripada kursi, saya tak boleh bangun sendiri. Boleh tunjuk tak macam mana dulu? Macam saya selalu bawa suami pergi mana-mana, saya mesti bawa suami sebab saya segan nak minta tolong orang. Kan nampak sangat macam kita ni, ya Allah. Memang tak boleh bangun sendiri. Memang tak boleh bangun. Jadi kalau saya nak bangun ni kan saya macam bila saya buat macam ni kan dia macam duduk sikit ke? Body language kan. Betul dia akan mesti dipapa. Angkat baru saya boleh bangun. Dan kalau sama juga kalau naik tangga, turun tangga, even kalau macam curb kan kat tepi jalan kan, kalau kita jalan kat jalan raya lepas tu nak naik satu langkah tu tak boleh turun, lagi susah daripada nak walaupun naik. Setapak selangkah. Walaupun satu langkah memang tak boleh, memang tak ada energi. Banyak proses kemoterapi ni dia boleh melembahkan, mengambil masa. Jadi saya memang sangat-sangat berusaha macam-macam sebab yang saya nak sebenarnya saya nak supaya saya nak balik kehidupan saya yang dulu. Sebab saya ada macam kita ada impian besar kan, kita ada macam-macam impian, kita nak buat macam-macam benda. Tapi jadi pada masa tu saya dah mula rasa macam saya kena kecilkan impian saya. Terpaksa melupakan impian. Kan. Jadi benda tu kita impi daripada kecil. Dan bukanlah impian tu nak jadi kaya ke apa, tapi nak balik, nak pulang balik, nak tolong keluarga, nak masa tu ialah saya kahwin 2010 kan. Suami saya duk masak untuk saya, tapi bila saya tak pernah jaga dia je jaga saya. Kadang-kadang saya rasa masa tu hidup tu sangat-sangat menyusahkan orang. Jadi saya tak boleh nak berkata-kata, tak boleh nak luahkan. Jadi di bilakah datangnya detik-detik indah ini? Saya diperkenalkan dengan BioVelocity Sleepmate ni pada lebih kurangnya pertengahan bulan Jun 2012. macam tu. Tahun ni? Tahun ni. 2013. Baru lagi lah. Pertengahan bulan Jun tahun ini. Pada sebelum saya berkenalan dengan BBSM itu, saya telah dapat bacaan terakhir check up saya. Inilah sebab dia ada follow up dan sebagainya. Dan pada masa tu sebenarnya CA125 saya telah naik semula, ni sebelum BBSM dah naik semula kepada 71. Maknanya turun dan menurun lah. Dia dah naik semula. Jadi lepas tu dia follow up tiap-tiap bulan. Jadi pada bulan Jun 71, pada bulan Julai 64 dan pada bulan Ogos 48. Begitu cepat. Berikan satu tepukan. Okey, dia belum sampai ke tahap normal. Jadi doktor masih anggap saya tapi kalau kita boleh lihat daripada Mac hingga Mei hanya turun satu Mac hingga Mei, mana lebih kurang dalam 3 bulan. 2 bulan. Okay. Tetapi selepas menggunakan BioVelocity, Julai dah jadi 64. Julai dan 64. yang terkini Ogos dah jadi 48. So maknanya BioVelocity membantu proses pemulihan dengan lebih pantas. Bagi saya, sebab saya tak ada buat benda lain.
Cuma apa yang saya gunakan ini ya, dan apa cuba berfikiran positif ya, mengamalkan jadi Puan dalam masa 1 minggu atau 2 minggu pertama menggunakan Vivacity, apa kesan? Okey. Mula-mula tu saya memang ada healing crisis lah. Memang ada lah. Sebab macam saya kata tadi, saya ada macam-macam yang lain tu. Jadi saya ada banyak kahak. Saya allergic, orang kata resdung kan. Jadi banyak kahak keluar dan sebagainya. Lepas tu, tapi walaupun saya rasa macam masa tu tengah flu lah, macam tengah demam, tapi tak demam. Keluar kahak tu je yang banyak. Tapi pada masa yang sama bila masuk minggu kedua tu dah rasa macam ada kekuatan, macam ringan, macam ringan. Rasa ringan. Selepas 2 minggu je? Selepas 2 minggu? Dan selepas 2 minggu tu saya macam dah, kalau saya diri tu saya dah boleh loncat-loncat gitu sikit. Dah ada kekuatan. Lompat-lompat sikit. So kegembiraan kembali lah. Lepas tu saya tunjuk lah macam kawan kan, tanya, kalau siapa-siapa tanya kan, so apa khabar sekarang? Lepas tu saya pun ting-ting saya lompat. Sebab seronok sangat. Alhamdulillah, syukur. Nak gambarkan betapa seronoknya. Kegembiraan tersebut. Yang penting kita boleh back to normal, kita punya emosi tu. Emosi. Dan seterusnya? Ya, selepas tu dalam masa sebulan tu, sebab saya dah tabiat kan, saya selalu mesti pegang suami saya bila naik turun tangga. Sebab kalau tak, memang tak larat dululah. Lepas tu tiba saya rasa macam senang aja ni. Lepas tu saya pun lepas. Lepas tu dah boleh naik tangga lepas sebulan. Selepas 1 bulan? Selepas 1 bulan dah boleh naik tangga. Dan tak lama selepas tu kayaknya masuk bulan kedua lah, saya dah boleh turun tangga. Jadi mungkin kita ada video rasanya. Boleh tak kita play video yang Puan turun tangga dan berjalan? Wah. Subhanallah. Jadi kami tumpang gembira, tumpang bersyukur, kan? Dan sikit masa je lagi normal lah tu. InsyaAllah. Sebenarnya terus terang saya kata, sekarang saya rasa sangat normal. Saya rasa lebih normal daripada 2, 3, 4 tahun yang lepas. Kalau minta Jai tunjuk satu mungkin kita nak bukti. kalau kita melihat kesukarannya berjalan, nak langkah setapak pun tak boleh. Tapi dengar-dengar sekarang dah boleh terbang. Ada sikit je lagi nak terbang. Boleh. Mungkin satu demo boleh untuk audiens kita. Okey, kita berikan tepukan support. Nak buat satu demo untuk berlari ke langit menuju ke bintang. Dipersilakan Puan. 1, 2, go. Wow. Marvelous. Tepukan hebat. Subhanallah. Alhamdulillah. Itulah akhir kata. Okay. Aduhai. Teruja, kami sangat teruja. Akhir kata daripada Puan untuk audiens kita. Okey, saya nak cakap satu perkara ya. Bila saya betul-betul realise bahawa Biovelocity ni sebenarnya dah lama ada. Satu tahun kan? Dah lama lah daripada saya menggunakannya. Lepas tu kan, macam mana saya nak cakap? Saya rasa macam Allah, pasal lah aku tak dengar cakap sepupu aku tu daripada dulu. Moral of story, kalau ada orang cerita Velocity, saya ambil tak tahu macam terus. mana cakap, memang macam tu lah perasaannya. Dan kalau macam mana, kalau saya tahu memang ramai rakan-rakan saya, saudara-mara saya, ibu saya sangat gembira lihat keadaan saya sekarang. Ya, tapi kita yang rasa dari dalam ini, syukur pada Allah. Cakap. Syukur pada Allah. Saya sangat-sangat bersyukur, sangat-sangat berterima kasih kepada sepupu saya memperkenalkan, dan saya sangat-sangat berterima kasih kepada Hi-O yang mewujudkan produk ni. Thank you so much. Jadi insyaAllah kita doakan ya. Kita doakanlah semoga Puan semakin sembuh, semakin ceria dan mencapai impian-impian yang telah ditetapkan. InsyaAllah. Ya. Terima kasih.